أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وخير الحديث كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Yang saya hormati Encik Yusuf bin Haji Ali selaku pengerusi Hikmah Cawangan Bintulu, yang lama kami sinangka wajahnya apa malam tu apa semua. Yang kami hormati juga Tuan Haji Ismail bin Razali, pengurusi Masjid Darussalam Kampung Baru. Yang dihormati juga Muhammad Zulfikar bin Abdul Rahim, Ketua Pegawai ADK Daerah Bintulu, sahabat seperjuangan Ustazah Mariana binti Rajalan, Pegawai Dakwah Hikmah Bintulu, barisan pimpinan barisan ahli jawatan kuasa Masjid Darussalam, sahabat seperjuangan Ustaz Kausar dan Ustaz Khairul Anwar, yang kami ada nangga juga ada Ustaz Solikin, ya. Ada Ustaz Timizi, dan si lupa juga lah Ustaz Nur Huzaifah, yang lebih dikenali sebagai Ustaz Abu. Dan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami bersyukur juga pada malam itu sebab adanya pelajar-pelajar daripada madrasah Aku ambil dulu sekali pada malam itu untuk bersama-sama hadir di dalam majlis ilmu, di mana mereka mengetahui, kita semua mengetahui keutamaan menghadiri majlis ilmu itu sendiri memberi manfaat yang besar bagi kita. Si kisahlah yang bukan hanya sekadar penuntut ilmu, tetapi siapa aja yang hadir di dalam majlis ilmu, seperti dalam hadis riwayat Muslim yang telah kami nyatakan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalannya ke syurga, ila jannah. Tapi si mudahlah untuk nak pergi ke syurga tanpa adanya amalan dalam mengetahui ilmu. Okey. Dan kami mengetahui di mana apabila aja kami datang di Bintulu tu, kami akan fikir lain. Yang kami fikir madrasah Aku ambil Bintulu tu, di mana madrasah tu telah melahirkan banyak para dua seluruh Sarawak. Dan kami termasuk daripada orang yang selalu dibimbing oleh Ustaz Khalifatullah. Selalu datang ke Surabaya tu lah. Selalu madah tu. Sebab apa ni selalu datang di sini? Sebab untuk memberi terbiah dan didikan, dan juga susulan kepada anak-anak muridnya yang belajar di tempat yang dah dihantar, ya, untuk memberi didikan dan motivasi agar yang dibelajar ya kelak pulang kelak beri manfaat kepada orang Sarawak. Pulang kelak memberi manfaat kepada semua muslimin muslimat yang ada di Sarawak. Ya sebenarnya. Dan kita perlu tahu, apabila kita berbicara tentang dakwah tu di Sarawak, kita tu bukan dalam keadaan majoriti. Betul? Boleh ceklah statistik Muslim di Sarawak tu bukannya majoriti, masih minoriti. Latest kami anggap ada dalam 32% orang Islam di Sarawak. Tapi setahu kini tu apalah. Tapi adakah yang akan menjaminkan kita untuk menjadi Muslim yang selamat kita berada di Sarawak? Sedangkan kita perlu tahu, di Palestin majoriti Muslim, kini tu dah jadi suku dah orang Muslim di Syria. Sebab apa? Ditindas, dizalim, direjam, dibunuh, dihalau daripada negara yang penuh. Okey, Wali Songo sekalipun
waktunya berdakwah di Indonesia, 50 dengan 50% di Indonesia tidak masih rasa masih rasa ketakutan, masih rasa gesan dan benda yang berkesan bagi Sidak untuk meneruskan lagi dakwah. Okey, memberi kesan kepada namanya ni tu depan sikit. Okey, kita ini tu zaman teknologi harus jatuh. Okey, sedangkan artis berada di konsert lagi mun mic terbalik tegur, betul, masih dayu tangannya macam ni aja, tapi si dia tegur. Walaupun pada biji ancah kita nangga tu salah. Tu sih. Salah. Salah. Tapi dah caranya macam yo. Nak berlagu macam ni, macam ya seleranya lah. Nah, sikan kita cuba nak manfaatkan apa yang ada tu dalam majlis ilmu, betul? Okey. Tu zaman kita, zaman teknologi. Okey, zaman teknologi. Kembali apa yang kita telah kongsikan, yang telah kita sampaikan ialah berkenaan tentang dakwah. Kami ingin cuba untuk merujuk dalam kitab tauhid yang telah dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi menyatakan bahawa dalam bab yang kelima, di mana bab yang kelima tersebut telah menyatakan tajuk yang berbunyi dakwah syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Okey, dakwah syahadatain, dakwah kepada syahadah. Dalam kita nak mengetahui dan juga mengenal makna daripada definisi etimologi dengan terminologi daripada syahadah itu sendiri, bukannya lagu Siti Nurhaliza. Syahadah terkesima kata mulia, ya lagu Siti Nurhaliza. Tapi syahadah dalam Islam adalah syahadah yang menekankan tauhid bagi seorang muslim. Betul? Macam ni syahadah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan madah aja, jangan lafazkan aja, faham sih. Tapi dalam kitab yang tadi menekankan betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya syahadah, sehingga Rasulullah SAW mengutuskan seorang sahabat untuk pergi ke Yaman menyatakan kepada mereka syahadah. Bukan datang pergi ke Yaman terus cerita tentang solat sih. Bukan nak madah dengan orang di Yaman terus madah tentang haram tu, sunnah tu, wajib tu, mubah tu sih. Yang Nabi suruhnya sampaikan dulu adalah apa? Syahadah. Apa syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya aja. Dan dalam kita nak mengetahui dakwah itu sendiri secara mudahnya, dakwah itu menyampaikan, bukan merubah orang. Okey? Ya, pada dasarnya dakwah itu adalah menyampaikan, bukan nak merubah orang. Kita siapa nak dapat mengubah orang daripada si bait kepada bait? Kita bukan orangnya. Kita bukan ahlinya untuk nak mengubah orang. Tapi kerja kita, usaha kita sebagai Muslim adalah menyampaikan dakwah. Menyampaikan aja. Orang bukan Islam di sini sekalipun yang kita perlu sampaikan adalah apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila boleh sampaikan? Waktu kita berkelapangan dengan orang Muslim, orang non-Muslim. Okey? Dan kita perlu tahu perbezaan di antara dakwah dengan islah itu sendiri berbeza. Dengan orang Islam bukan dakwah, tapi islah. Islah bukan dakwah. Tapi dengan orang bukan Islam baru namanya dakwah. Peletakannya sebenarnya adalah berbeza. Untuk orang Islam, islah. Untuk orang bukan Islam, dakwah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina aqwaikum. Islah, ya maksud islah. Innamal mu'minuna ikhwah, maksudnya ialah apa? Orang Islam yang dah nyata Islam.
Yang kerja kita tu apa? Munnya kelahi, kita damaikan. Okey? Kita damaikan munnya kelahi. Okey, berbalah di antara satu sama lain. Jangan kita jadi api lagi. Orang dah jadi api. Kita tambah lagi. Tapi kita jadi air. Meleraikan, mendamaikan. Islah tu maksudnya ialah apa? Mendamaikan. Kita dah masuk dalam Islam. Kita dah berpegang diri kita sebagai orang Islam. Memang iman kita akan turun dan akan naik. Akan turun naik. Betul? Cara paling senang adalah apa? Islah. Damaikan diri kita untuk kita dapat mempermudahkan diri kita dengan Islam. Okey. Tadi kembali lagi kepada hadis tadi, di mana Rasulullah mengutuskan seorang sahabat untuknya pergi ke Yaman menyampaikan syahadah. Dan kalau Rasulullah SAW sekalipun apabila suruh seorang sahabat tu menyampaikan tentang syahadah, kita yang dah bersyahadah tahu si maksud syahadah. Okey. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Deklarasi syahadah yang pertama ialah asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya ialah apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang benar, tiada Tuhan yang berhak untuk aku sembah melainkan Allah. Kalau kita dah meletakkan ayatnya dalam diri kita, kalau kita dah bersyahadah, tidak lagi orang nak berlagu 100% cintaku. Padahal kita ustaz pandai berlagu indah. Bukan masalah berlagu, tapi lagu yang salah. Kena lagu yang salah. Apa yang salahnya? 100%. Cinta kita kepada siapa? 100% Allah, bukan manusia. Okey? Ia peletakan pertama. Lepas ya, mun kita ada bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah, sedar lagi kita ragu dengar orang ngembat lagu, kau bagaikan udara yang membantu aku untuk terus hidup di atas dunia. Nah, nama lagu kini tu merepek gila. Satinya gentam aja. Pakainya nak ambil popular lagunya tadi, nya si tahu ayatnya salah. Kena salah. Manusia berinya hidup. Betul sih? Manusia diletakkannya berinya hidup. Kita berilah orang berenang. Orang siapa dia berenang, suruhnya berenang di kolam. Di kolam lah, ibu di sungai. Suruhnya berenang di kolam. Mun orang lain nangganya tengah berenang, tiba-tiba lemas, yakin kau orang yang akan tolong? Padahal orang yang menyaksikan yang lemas tadi, majoriti siapa dia berenang. Semua nak nolong. Apakah ia dapat menyatakan bahawa orang manusia dapat berinya hidup? Allah dah pada dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tak menciptakan hidup dan mati ya untuk apa? Nak nangga kita tu mula amal baik si. Nak nangga kita tu mula amal yang bagus si. Nak nangga manusia tu mula amalan yang benar kasih. Ya sebenarnya, tapi kita senang-senang dia berlagu. Lagi-lagi lagu kini tu harudang panas. Kami pun panas dengan lagu ya. Bapa kami suka dengan lagu P. Ramlee. Lagu P. Ramlee tu yang mengedik orang nang ibuh badah lah. Nah. Orang kita tu malam Jumaat jangan bikin sikit lagu je. Malam bulan di pagar bintang. Nah, malam Jumaat selalu buat lagu ya. Nah, malah di pagar bintang. Padahal nanti memagari isterinya. Kami boleh kelakar hal tu sebab apa? Kami dah beristeri. Sebelum tu kena entam kami. Ustaz dah berbini tak Ustaz? Belum. Ibu tak kelakar hal dia. Kena. Sedangkan kami belajar kaunseling Islam. Mau belajar. Sebab apa? Kami kaunseling orang banyak. Sampai ada satu keluarganya datang kepada kami bercerita tentang masalahnya. Mau kami belum berstatus nikah. Sikan kami diam diri je. Yang ada, nyatuk salah. Bini kami salah. Laki kami salah. Sikan kami sebagai konselor kami benar-benar salah. Laki tak salah. Bini tak salah juga.
Dua-dua salah. Pulang dia kata dua. Siapa? Kami perlu belajar. Kami perlu belajar. Tapi kena juga. Tapi saya dah hal lah. Kita bukan nak memuaskan hati orang, tetapi kita berusaha untuk membawa ke arah kebaikan, mengislahkan dan mendamaikan. Ya penting. Sebab ialah tadi deklarasi syahadah, ya penting untuk kita tahu dulu. Kini tu mau nak berlagu, tangga dulu lagu yang betul sih. Mau lagunya sesentuh tentang tauhid, lagulah kita. Walaupun kita madah, nak lautan api sanggup ku renang. Oh Rabbi, sanggupnya renang lautan api semata-mata untuk nak mendapatkan cinta seorang, mendapatkan cinta seseorang. Sedangkan api rokok nak tinjak pun saya dapat. Nah, lagu bukan lain, bukan main macam lagi lagunya. Yang madah lautan api sanggupnya berenang, ngagak cinta seseorang. Nak tinjak api rokok pun dah rasa macam nak gelabah. Nah, maksudnya ialah apa? Kita tu manusia yang lemah. Okey. Memang ada salah, ada kurang, ada kelemahan. Kita siapa nak angkat diri kita juga? Yang angkat diri kita adalah Allah. Angkat diri kita dengan apa? Derajat ilmu. Okey, dengan derajat ilmu. Okey. Jadi deklarasi syahadah itu sendiri kita perlu faham. Sebab biarlah Rasulullah mengutuskan seorang sahabat untuk pergi ke Yaman nyatakan tentang syahadah. Bukannya pada kita pergi ke Sinun, kita sampaikan dulu benda tu haram. Makan babi haram. Si. Nabi ajar apa dulu? Syahadah, sampaikan dulu. Sampaikan dulu. Sehingga kan dalam satu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya pergi ke Taif. Nya pergi ke Taif. Berapa hari? 10 hari. 10 hari yang berada di Taif, satu satu benda yang disampaikan oleh Nabi asyik berhasil. Orang semua dengar. Semua dengar. Sehingga kan Nabi keluar daripada Taif, ditikam, dipukul, sehingga cedera Nabi darahnya sampai ke kaki. Nak madah apa? Cedera Nabi terlalu parah. Nak keluar daripada Taif, Nabi berdakwah bersusah payah. Okey. Jadi dalam kita nak meletakkan diri kita sebagai seorang yang berdakwah tu, dakwah kita adalah menyampaikan dulu. Okey, sampaikan dulu. Terus dalam hadis tadi, dalam kisah tadi ada menyatakan juga, mun orang dah terima syahadah kita, mun orang non-muslim, apabila kita sampaikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nya rasa macam nak apa ya? Mau nak tahu apa benda ya? Sampaikan dengannya dua perkara dulu. Dua perkara tu dulu, jangan cerita lebih dulu. Apa ya? Solat dan zakat. Solat dan zakat. Okey, solat dan zakat. Kita sih mau nangga orang solat, takbirnya Allahu Akbar. Kita sih mau nanggap orang yang takbirnya Allahu Akbar. Kita sih mau apabilanya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang ingat apa? TikTok. Solat tempat TikTok siapa? Tapi solat mempengaruhi kehidupan seseorang. Sebab biarlah takbiratul ihram, rukun-rukun solat harus kita belajar benar-benar. Okey, bukan hanya sekadar untuk limpas saja. Rukun solat yang mau dapat bukan hafal lah, maksudnya diingat. Okey, sebab solat mempengaruhi kehidupan. Mun ada yang salah dalam kehidupannya, adalah yang salah dalam solatnya. Musiknya menjadi pencuri dalam solat. Apa pencuri dalam solat? Orang yang sik rukuk dan orang yang sik sujud. Yang dinyatakan oleh hadis Nabi. Au kama qala. Okey. Jadi diajarkan dulu dua perkara, iaitu solat dan zakat. Mungkin kita dah ajar solat, akan jadi solat tarawih 7 minit je. Pernah berlaku sih? Pernah berlaku solat tarawih 7 minit.
Nak? Macam ni tak nak solat tarawih 7 minit. 20 rakaat 7 minit. Kami rasa lah, mau kita molahnya di Bintulu tu, kami rasa nganso nyawa No. Nganso nyawa Allahu Akbar. Baca bismillah yang kami rasa buka enjin 4 terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah macam ni nak jawab. Macam ni nak jawab amin ke tak? Amin. Sambung lagi 7 minit. Maksudnya ialah Pak, dalam solat sekalipun yang mengajarkan kita untuk perlahan, tapi perlahannya tadi untuk meletakkan keikhlasannya kepada Allah. Kita slow-slow dalam solat, sila slow gila. Slownya macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita dengar ya imam yang baca solat tarawih 20 rakaat, kami rasa semua akan pilih 8. Tinggal imam seorang. Orang kita, mindset orang kita, mendengar rakaat pertama, apabila imam baca alif lam mim, orang dah akan fikir Al-Baqarah lah tu. Confirm Al-Baqarah. Dan apa yang akan disetnya dalam dirinya? 8 rakaat ya aku tu. Siknya jadi 20 rakaat tu sih. Mindset orang kita. Nah. Sedangkan para ulama pada zaman dulu si kisah 8 rakaat ke 20 rakaat ke, ada yang sampai 100 rakaat untuk solat tarawih. Okey, ada yang sampai 100 rakaat. Kita si tarawih lah, mau tarawih dah hal. Nah, lagi-lagi yang dah ada bini tu si tarawih bermalam 100 rakaat. Cerita aja, ambil cerita aja, ambil cerita pengalaman, madah aja. Okey, madah aja. Okey. Kita orang jangan fikir lebih, jangan fikir jauh. Okey. Jadi Rasulullah mengajarkan dua perkara dulu, solat dan zakat. Zakat tu ada juga yang komplain. Kami alhamdulillah lah tahun tu kami telah dipilih di Sibu sebagai amil zakat, tapi bahagian Selangau. Kami ambil di sana lah. Kuang Kuit turun, Kuang Kuit ambil zakat. Tahun tu. Tapi tahun depan macam ni lah. Sebab bini orang kucing. Bini orang kucing. Pasal pulang PJJ nak. Jadi ambil zakat. Ada yang kami ambil zakat ya. Waktu kami nak akad dengannya ya. Waktu nak akad dengan, tapi tahun tu akad saya dah pakai salam tangan lah tahun tu. Macam ni aja nak. Terus sampaikan aja, doa aja. Sebelum berjabat tangan, betul tak? Sebelum berjabat tangan. Nikah pun sama. Terus nikah tahun tu, alhamdulillah kami terpilih nikah untuk PKP tu. Si berjabat tangan. Bayangkan kami berjabat tangan. Kami rasa 3 kali lafaz kami. Si 3 kali, 10 kali. Saya satunya nak aku terima nikahnya, kami boleh jadi kami akan jawab sah. Kami senyawut. Aku terima nikahnya, nak bergegar tangan. Alhamdulillah Allah izinkan kami nikah dalam PKP, si berjabat tangan. Berjabat tangan, kami rasa aduh lemah palak tut. Nah. Aduh. Alhamdulillah Allah izinkan kami untuk nikah si berjabat tangan. Ada aja pakai cover diri nak. Tangan kah paha. Nah. Alhamdulillah. Jadi, waktu kami ngagak orang ngambil zakat, kami ambil zakat, kami ngagaknya, Ustaz, Bapak bayar aja Ustaz. RM7. Dapat diskaun lah Ustaz. Minta diskaun. Ingat kami datang yang ngembat baju. Ingat kami itu jual tudung ataupun jual kopiah. Ustaz dapat diskaun kah? Kami mari dah kumpul lah duit zakat kami RM7. Dipakai bini kami beli babas. Kari babas katanya. Ya Allah. Kami ada duit kami tu RM5.5 je Ustaz. Allahu Akbar. Minta diskaun juga. Zakat. Allahu Akbar. Ya pengalaman kami lah. Tapi tahun tu first time lah kami jadi amil macamnya. First time juga nemu orang macamnya minta diskaun. Nasib kami si nemu orang, Ustaz. 4 rakaat tu. Panjang ni lah Ustaz. Suruh kami, imam kami saya dah baca pendek Ustaz. Dapat diskaun lagi kah? Rakaat 3 aja kah solat zuhur boleh kah Ustaz? Nasib kami si nemu macamnya, alhamdulillah. Orang Muslim kita masih terima lagi
apa nama, ketetapan dalam solat. Solat subuh 2 rakaat, solat zuhur masih 4, solat asar masih 4, solat maghrib masih 3, solat isyak masih 4. Ada yang tambah sampai 5 kah? Saya dah nak. Walaupun kita semangat sekalipun, mun Nabi dah tunjuk 4 saja, jangan nak lebih-lebih. Okey. Walaupun kita semangat, siapa Ustaz ambil semangat gila nak solat tu. Mun apa tambah Ustaz? Jangan. Ajar kita kalau ditampau oleh malaikat dah. Okey. Jadi minta diskaun ni dah. Minta diskaun ni dah waktu ambil zakat. Jadi sampaikan kepada manusia, sampai kepada orang yang kita dakwah tadi 2 perkara, solat dan zakat. Habis daripada munya terima, nya dah tahu tentang solat, nya dah tahu tentang zakat, kita sampaikan benda-benda yang lain. Ya betul, nya ikut step. Jangan kita nemu orang baru nak belajar, lalu di kelakar kita tahu makan babi haram makan babi haram. Okey, makan babi haram. Arak pun haram. Tiba-tiba anak murid nanya, "Ustaz, rokok haram Ustaz?" Menurut para ulama menyatakan bahawa pandai para ulama tentang rokok. Pandai ada perbezaan pendapat. Okey, nya bukan di Bitulu tu lah, nya di Sarawak tu. Bukan di Bitulu, di Sarawak okey. Jadi menyampaikan tentang 2 perkara. Okey. Dan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba untuk kita menyampaikan tentang deklarasi syahadah atas dasar untuk kita mengetahui apa yang kita telah lafazkan, apa yang telah kita sebut, faham kasih. Yang pertama tadi asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang benar, tiada Tuhan yang berhak yang untuk aku sembah melainkan Allah. Okey, faham ya? Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita dah bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maksudnya ialah apa? Kita ikut Nabi. Kita ikut apa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ikut apa yang telah dipolah oleh Nabi. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apa maksudnya? Katakanlah jika kamu mencintai Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, maka ikutlah Rasul. Okey, bukan ikut bangsa, bukan ikut selain daripada agama. Okey, mau kita nak ikut bangsa ya akan berkualiti, mau bangsa ya yang membantu agama, ya berkualiti. Tapi mau kita hanya sekadar bangga dengan bangsa, tidak apa-apa. Contohnya Melayu. Bukan nak kritik, bukan apa. Ambil beri contoh. Contoh Melayu. Ada apa-apa kan nak dibangga dengan Melayu, tidak. Nasib contohnya macam mi. Nasib kita berkawan dengan orang Jawa, maka adanya mi Jawa. Nah, sama juga dengan terong. Nasib kita berkawan dengan orang Dayak, adanya terong Dayak. Melayu ada apa? Baju Melayu. Siapa madah saya ada baju Melayu. Ya pun hari raya kalau dilelong oleh Cina, betul sih? Nak lelong, lai diskaun kena lelong baju Melayu. Maksudnya ialah apa? Saya ada apa-apa yang nak dibanggakan dengan bangsa. Yang perlu dibanggakan adalah agama. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ambil masa sikit boleh Okey, jangan bingung kita sampai 2 pagi Sampai 2 pagi kita solat tahajud sekali Mau remind lah. Okey. Jadi kita sambung sikit insya-Allah. Jadi sebab itulah tadi apabila kita berbicara tentang deklarasi syahadah, iaitu syahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maksudnya ialah apa? Kita nak menjadi pengikut. Okey, kita nak menjadi pengikut Nabi. Dan apa kriteria dalam kita nak mengetahui, dalam kita nak memahami makna sebenar daripada syahadah? Yang kedua iaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kita bersaksi, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah adalah dengan beberapa perkara. Jadi kami pada malam tu akan cuba untuk share tiga perkara pada malam tu dalam kita nak mendekati diri kita dalam menyisipi pada diri kita dengan dekatnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada malam tu adalah bersempena dengan Maulid Rasul yang telah kita sambut pada hari Khamis ya. Jadi kita perlu tahu apa yang kita perlu buat apabila datangnya sambutan tu Maulid Rasul, untuk kita dekat lagi mengetahui dengan lebih dalam sosok yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 poin. Yang pertama ialah kita nak mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam ni kita nak kenal Nabi? Macam ni cara kita nak kenal Nabi? Cara yang paling senang adalah kita nak kenal Nabi dengan cara kita mengetahui silsilah dan juga sirah-sirah Nabi. Banyak lagi banyak sirah yang telah termaktub dalam kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama. Salah satunya kitab Fiqh Al-Sirah, iaitu daripada Syekh Ramadan Al-Buti, daripada Sirah Nabawiyah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Boleh cek dalam kitab-kitab ya, dan banyak lagi kitab-kitab yang lain menekankan tentang sirah Nabi. Okey, jadi sirah-sirah Nabi itu tadilah yang boleh mendekatkan diri kita dalam kita nak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lebih dekat. Sedangkan Rasulullah bukan dikenal hanya orang Islam je kenal, orang bukan Islam pun kenal dengan Nabi. Orang bukan Islam pun kenal dengan Nabi. Okey? Sehingga kan Rasulullah menyampaikan syahadah pada zamannya, orang rasa gemetar. Termasuk Abu Jahal. Sebab Abu Jahal tahu Nabi Muhammad menyampaikan syahadah di tempatnya pada zamannya, Abu Jahal akan benar-benar melawan. Sebabnya tahu ayatnya apa. Mau kita melafazkan tu berarti kita masuk Islam. Berarti kita mengetahui apa konsep-konsep dalam Islam, apa etika-etika yang ada dalam Islam. Sampai Abu Jahal gementar rasa dirinya apabila dia dengar ayat tu. Dia dengar ayat syahadahnya, gementar rasa dirinya. Sampai dia ngajak orang cari pengikutnya, jangan ikut, jangan dengar apa daripada oleh Nabi. Okey. Nah, banyak lagi lah yang kita boleh nanggap. Salah satunya Nabi dakwah di Taif, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Banyak lagi lah yang boleh kita ambil. Okey, kami cuba untuk meringkaskan pada malam itu. Yang pertama, nak kenal Nabi, kita harus tahu dari segi nyampul sirahnya, sejarahnya, perjalanannya, perjuangannya. Antara kisah yang sangat terkesan bagi kami pun adalah Nabi dakwah di Taif. Ia sangat berkesan bagi kami. Dari sialah kami berfikir, bila lagi para belia kita nak berdakwah? Sedangkan Rasulullah yang ngajak siapa? Bukan orang tua. Yang diajak Rasulullah pergi ke Taif bukan yang umur 40 tahun ke atas, bukan. Tapi siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah pada zaman Nabi waktu lagi muda. Lagi muda. Diajak oleh Nabi, ngembak sekali berdakwah. Dan pada waktu ya, Zaid bin Harisah tu lah yang melindungi Rasulullah. Pada saat Rasulullah ditikam, dipukul, nya yang melindungi Rasulullah. Nya seorang aja, saya dong lain. Tapi apakah ia berhasil? Si berhasil. Nak banyak ada orang nikam Nabi ya, nya seorang aja cover. Siapa? Nya pun turut cedera. Okey, maksudnya ialah apa? Kita cari kisah ataupun sirah-sirah yang boleh mendekatkan diri kita untuk kita nak kenal dengan Nabi. Jangan kita hanya sekadar baca aja. Oh macam tu. Oh perang Badar baguslah, Islam dah bagus. Oh Islam dah menang baguslah. Perang Uhud apa ya si pandi si dah berperangnya. Jangan macam ni aja. Tapi dari sialah kita ambil iktibar. Sebab itu tak kami suka dengan cogan kata. Ada seorang ustaz, murabi kami pun yang ada apa? Baca sirah, petik ibrah. Jangan baca aja.
Kita petik ibrah, kita petik pengajarannya untuk masuk dalam diri kita pun. Jangan sekadar baca. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak ikut Nabi. Nak ikut Nabi senang. Dengan cara apa? Mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah terbesar Nabi Muhammad SAW adalah dakwah. Sebelum adanya sunnah, minum pakai tangan apa? Tangan kanan. Dan waktu kita nak minum, baca Bismillah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat apa yang kami ibadah tadi. Minum pakai tangan kanan. Lepas saya baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali dah ambil contoh. 2 kali dah. Ya pun gedung kami haus juga. Okey, termasuk sunnah Nabi. Ustaz, kami kidal Ustaz. Kidal. Nulis pakai tangan kiri. No? Nak mula apa-apa aja pakai tangan kiri. Perlu kita tahu tangan tu lah yang selalu pergi ke underground. Tahu si underground? Apa underground? Oh, waktu ya lah paling nikmat. Lagi-lagi mu kita neran. Ya bunyinya. Kami mesti tahu bunyi kita macam ni. Ada orang tawadu tengah neran. Tawadu kan? Ada orang punya dah sebelit benar perutnya. Nak berlagu nak. Kita perlu tahu, selepas daripada nikmat yang kita dah polah tadi, tangan tu lah yang banyak nolong. Nolong apa? Istinja. Bukan istinja. Kat sini belakang. Yang nambah nikmat kita, ya Allah, yang mana? Lagi-lagi mun waktu ya kuku kita potong. Aduh, namanya kameh. Nah, apa yang diajar oleh Nabi? Kita makan, kita minum, sunnahnya tetap pakai tangan kanan. Ajarkan diri untuk pakai tangan kanan untuk makan. Mungkin kita nak nulis pakai tangan kiri, si biasa pakai tangan kanan, saya ada masalah. Tapi untuk makannya, si kan saya dah rasa mandu sikit nak makan nak. Tekak basuh pointer semua, si terfikir lagi. Nak nama makan di depannya tadi, ya Allah, dah buruk-buruk depan matanya. Apa dah buruk-buruk ke? Dah rusi, dah cencalu. Nah, waktu raya memang ada buruk, apa ya? Batang buruk. Betul sih. Batang buruk. Kini Tok Ibu ada yang kek baru yang kami sukai daripada Brunei. Kek tapak kuda. Macam-macam nama. Hati parik. Nasi bukan hatiku. Nah. Okey. Nak orang tu punya ada makanan favoritnya tadi, isinya sedar. Nah, tapi biasakan tangan kidal tu untuk makan dan minum pakai tangan kanan dan baca bismillah. Dia termasuk daripada sunnah Nabi. Okey. Sebelum masuk jamban, baca apa? Ustaz ibu nak baca Ustaz, aku sakit perut tu. Nah, bergaul sekalipun ni kita biasakan diri sebelum masuk auzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Sebab takut. Dalam jamban ni kelak bukannya saya ada orang langgar. Siapa langgar? Jin dan syaitan. Tahu sih? Sebab jin dan syaitan suka dapat kotor-kotor. Nah, kita nak azan dalam dia sekalipunnya saya akan keluar hanya pakai earphone. Saya akan dia keluar sebab dia memang tempat kotor. Okey. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang boleh kita amalkan. Nah, lagi-lagi benda yang selalu orang susah nak walah. Munnya bertemu dengan orang. Mun bertemu dengan orang, apa sunnah Nabi? Apabila kita bertemu dengan sahabat kita, orang yang kita kenal, ataupun orang yang kita kenal sekalipun, apa yang kita perlu walah? Apa? Sebarkan salam. Dan muka mesti senyum. Orang kita si. Assalamualaikum. Ni tamu. Oh di ni. Kau nyam tukar aku mari ah. Dah. Lagi-lagi mun ada dendam. Si Nabi ajar apa?
mu jumpa dengan orang, sebarkan salam, assalamualaikum. Kini tu siapa nak salam? Tu sih. Macam ni je, assalamualaikum. Nah, Ustaz, kan dah jatuh sikit sunnah mau kita salam dengan orang. Macam ni Ustaz. Kami jawabnya macam tu. Waktu sebelum PKP, si kau gago nak salam dengan orang. Dah waktu PKP tu kau gago nak kritik orang. Tu si. Sebelum PKP temu dengan orang si gago nak salam. Assalamualaikum, po. Dia jawab. Po. Nah, lagi perempuan. Perempuan tu, tak maaf lah, mun ada nama di belakang, jadi OT nama di belakang. Contoh, namanya Pipah. Nah, oh Pipot. Nama beda. Jadi Bedot. Nama bagus-bagus diberi mak bapak jadi Bedot. Nah, okey. Jadi bertemu dengan orang bukan mesti senyum walau terpaksa. Sebab sebaik-baik orang itu apabila ada kegelisahan dalam hatinya, munnya senyum, ya orang terbaik. Sangat terbaik. Sebabnya mampu dapat menahan emosi dalam dirinya. Si kisah orang yang berhutang 10,000 dengan kita, senyum je. Walaupun orang yang berfikir, ya Allah, nyatuk mesti dah halalkan hutang aku tu. Nah, meskipun orang mikir macam ni sekalipun, hutang tetap hutang, tapi muka aku senyum dengan muka kau. Macam ni lah konsepnya. Banyak lagi sunnah Nabi yang boleh kita amalkan, dan ialah nak menyatakan bahawa kita ikut Nabi, jangan ikut orang. Nah, nangga orang sikit pun ikut juga. Anak-anak kita jangan diajar macamnya. Nak bertemu, assalamualaikum. Nak salam, muka senyum. Sebab senyum adalah sedekah. Apabila nyatakan tentang senyum tu sedekah, jangan kita lepas tu depan tabung senyum aja. Kena senyum kan sedekah Ustaz. Jadi kami senyum je depan tabung. Salah konsep ya. Salah konsep. Nama orang nak malas nak ngeluar duit dah, senyum depan tabung. Salah konsep. Senyum tu maksudnya ialah apa? Kita si mau orang yang berhadapan dengan kita tu, mau kita menjus, orang akan otomatik menjus sih. Menjus. Sebab apa menjus? Sebab orang yang akan berfikir ada masalahnya tu dengan aku. Betul sih? Nah, tapi Nabi ajar apa? Senyum walaupun terpaksa dan rasa pahit pada diri kita. Yang kedua, yang ketiga, banyak daripada kita tu melafazkan aku cinta Nabi, aku sayang Nabi. Tapi apa bukti? Apa bukti? Dalam satu hadis Nabi, ada seorang lelaki bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, bila datang hari kiamat?" Rasulullah jawab apa? Rasulullah tanya dengannya balik, "Apa yang kita siapkan mau datang hari kiamat?" Dah lalu deep nak. Orang kita nak sentak sikit lalu deep. Lalu ada lagu dalam dirinya, meski ku rapuh. Nah. Okey. Lalu Rasulullah tanya balik, apa persiapan kita mau datang hari kiamat? Coba bayangkan. Mun ada orang datang nanya kita, "Ustaz, bila datang hari kiamat?" Ada orang kita confident jawab, ada ramalan menyatakan bahawa 2021 kiamat. Sebab apa Ustaz? Ninda daun semua dah daun dah semua hijau dekat Arab nun. Lepasnya kami dah nangga mari. Dajjal ada dekat kampung. Macam-macam amalan. Pandai dia nak menjawab. Tapi nya orang yang agak Rasulullah tadi, nya jawab macamnya. Nya jawab macam ni. Nah, apa persiapan kita apabila datang hari kiamat? Nah, persiapannya tadi adalah ana uhibbullahi wa rasul. Aku mencintai Allah dan Rasul. Dia jawabnya. Dijawab oleh Rasulullah lagi. Anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama dengan siapa yang kamu cintai. Maksudnya ialah apa? Allah dan Rasulnya sentiasa mencintai kita dalam setiap masa. Nunggu kita nak sayang Rasul, nunggu kita nak cinta Rasul je lagi. Okey? Kami nanya. Sebab benda tu selalu orang akan mula benda kali yang ketiga. Maksudnya kami mula option 2, orang akan nambah option ketiga. Kami nanya. Pula minum dulu Ingat pakai tangan kanan, baca bismillah. Bismillah.
Okey. Kami nak tanya, di antara Nabi dengan ibu bapa, siapa yang utama kita nak cintai? A. Nabi. B. Ibu bapa. Jadi kami datang di Darussalam pada malam tu, kami nak nangga jawapan. Jangan ada option ketiga, ustaz, kami was-was. Okey, tu banyak gelak tu. Banyak gelak selalu kami agak ceramah di situ, kami nanya berkenaan tentang tu, banyak majoriti akan pilih C. Was-was ustaz. Okey, ketuk mereka mana? Okey, A. Nabi. B. Ibu bapa. Siapa pilih Nabi? Katakan. Okey, siapa pilih B? Ibu bapa? Katakan. Nah, ada yang was-was, tangan yang kat cemai aja. Cemai aja. Ambil sengah je ustaz. Ambil geser fikir. Ada yang pilih C kah? Was-was. Ada C? Cik dah. Ada juga was-was. Ada juga. Ambil nanya sikit, ambil madah sikit jalan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Maksudnya ialah apa? Was-was itu masuk perbuatan syaitan. Sik lah ambil madah syaitan lah kita. Maksudnya ia perbuatan syaitan. Waktu solat jangan kita was-was. Okey, paling penting ya guru je. Okey. Ada dua. Jadi majoriti di Darussalam pada malam tu, untuk kami nak mengakhiri perkongsian kami pada malam tu, majoriti memilih Nabi. Betul? Sebab apa pilih Nabi? Sebab dah ada dalam hadis. Sebab dah ada dalam hadis. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mencintai nabinya lebih daripada dirinya sendiri. Dan ada hadis lain pun menyatakan bahawa mereka mencintai nabinya daripada ibu bapa dan anaknya. Nabi pun madah. Nabi pun madah. Maksudnya ialah apa? Bukan suruh kita si sayang ibu bapa, si cinta ibu bapa, si mengutamakan cinta Nabi daripada cinta ibu bapa. Dan sunnah Nabi pun ada juga terhadap ibu bapa. Hormati yang tua, sayangi yang muda. Ada juga. Okey, termasuk ibu bapa kita, birrul walidaini. Okey? Cara untuk kita nak cinta Nabi, ialah yang selalu para ikhwah dengar pada hari Jumaat. Waktu Bilal berdiri, yang sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada orang kita mun Bilal dah baca ya, ada yang dah khusyuk dulu, ada yang dah hangguk. Setuju. Ada baru baca Bilal dah baru berdiri, bukan khutbah, baru berdiri aja dah hangguk dah. Nah okey, maksudnya ialah apa? Cara kita nak cinta Nabi, cara kita nak sayang Nabi adalah dengan kita berselawat. Sebenarnya automatik dalam diri kita si berselawat di luar urusan daripada solat, kita dah berselawat di dalam solat. Waktu bila tahiyat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tu sabit dalam hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah. Special hadis tu, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah mewakili seluruh umat Islam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami nak berselawat kepadamu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam hadis yang lain pun ada berbunyi selawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, hadis yang lain selawat. Okey. Ustaz panjang ni lah, ustaz kami belum hafal. Saya dah baca pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Saya dah benda yang susah dalam Islam. Okey. Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin yang mungkin boleh kami kongsikan pada malam tu berkenaan tentang
nak menjadi ummah Rabbani, negara harmoni sesuai dengan tema kita Maulidul Rasul pada tahun tu adalah kita sentiasa mengutamakan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, dan kita ikut apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami akhiri dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan Nabi Muhammad itu adalah untuk sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, termasuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita menjadi golongan yang masuk syurganya kelak bighairi hisab, bighairi azab. Allahumma amin, istajib ya Rabb. Jadi ya jaga perkongsian kami pada malam tu berkenaan tiga poin yang telah kami sampaikan berkenaan tentang Maulidul Rasul. Insya-Allah jazakumullahu khair di atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan kekhilafan yang telah kami sampaikan pada malam tu, dan kami mengucapkan jazakumullahu khair kepada Hikmah Cawangan Bintulu, tuan pengungsi kita hadir pada malam tu. Alhamdulillah, terima kasih tuan pengungsi kerana hadir bersama dengan kita pada malam tu. Dan juga terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Masjid Darussalam, Kampung Baru Daratuk. Sebenarnya kami first time datang suruh tu, suruh dulu nak ini tu ada masjid. First time kami datang di situ. Alhamdulillah dapat juga jejak kaki. Suatunya kami jadi makmum aja, tapi penceramah malam tu. Ya ustaz tabung ngatur. Mandi ya. Suatunya kami berbincang aja untuk program sebenarnya. Tapi alhamdulillah Allah izinkan untuk bersama kita pada malam tu. Ya ajak kepada kami wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.